beberapa poin yang telah Dr. Musaddat sebutkan tadi, tetapi Datuk Wee bertanyakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Mazli selaku moderator. Saya sebenarnya tertarik dan amat bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Asri sebentar tadi, bahawa asasnya, konsep asas di dalam pelaksanaan hudud ini ialah keadilan. Maknanya apa? Apabila keadilan itu yang perlu ditegakkan di dalam pelaksanaan hudud, maka kita perlu berjalan seiring dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu terkandung di dalam kita menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa dalam bab menjaga maqasid syariah ini, dalam bab akidah yang merupakan bab yang paling tinggi kita sebagai umat Islam ini pun, dalam satu keadaan Allah membenarkan kita untuk menuturkan kata-kata yang boleh membawa kekufuran di dalam keadaan yang terpaksa, yang boleh mengancam nyawa kita, yang disebut oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesiapa yang kufur selepas beriman, bagi mereka azab yang pedih, melainkan orang yang dipaksa, seperti yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Itu dalam konteks akidah. Jadi saya di sini saya nak buat satu qiyas, iaitu qiyasul aula. Kalau di dalam bab akidah pun Allah membenarkan kita menjaga maqasid, maka lebih-lebih lagi lah di dalam bab syariat. Konsep asas yang paling penting bagi kita di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk kita menjaga keadilan. Saya amat setuju apa yang disebut oleh TMB, Datuk TMB sebentar tadi, iaitu dalam bab arak, minum arak, dalam bab zina. Ini merupakan sesuatu yang kita kata benda yang tidak berkait dengan keamanan sejagat, tidak berkait dengan kepentingan pihak ketiga, maka sesuailah ia dihukum oleh pemerintah ke atas orang Islam sahaja, dan itulah yang disebut pun oleh para fuqaha. Dan sememangnya kita apabila kita nak melaksanakan sesuatu ke atas umat Islam, panduan kita memanglah kepada Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran serta Sunnah ini, Al-Quran secara especially-nya, dia tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana untuk kita melaksanakannya. Dan sudah pastinya kita terpaksa melihat kepada pandangan fuqaha. Di sini saya ada buat saya membawa nas yang disebut oleh para ulama sebenarnya. Para ulama seperti siapa nama saya sebutkan tadi, Muhammad Tahir Ibn Ashur, yang terkenal sebagai ulama di dalam bidang maqasid syariah. Dia sebut di sini, dia membahagikan hukuman terhadap golongan zimmi ini kepada 4. Antaranya yang khusus untuk orang Islam sahaja, seperti minum arak. Dan yang ketiga ini dia sebut, dia kata ma yatajawazuhum ila ghairihim minal mafasid kasariqah wal i'tida' 'ala nufus. Dia kata sesuatu kesalahan yang dilakukan dan ianya merupakan pencabulan terhadap pihak lain, seperti mencuri dan juga mencabul ke atas anggota dan juga harta orang lain, maka waqad ajma'a ulamaul ummah, ulama berijma', dia kata, ala anna hadzal qism yajri ala ahkamil Islam. Dalam bab ini dia kata orang bukan Islam pun mesti dikenakan hukum hudud seperti mana yang dilakukan ke atas orang bukan Islam. Kita di dalam bab Islam ini, kita sebenarnya, minta maaf saya sebut, sebab saya bercakap atas dasar ilmu, kita tak boleh nak pakai kepala kita sahaja. Sebab benda berkaitan dengan Islam, kita kena lihat pandangan ulama-ulama Islam. Sememangnya hukum hudud ini bukan tujuannya seperti sembahyang untuk tujuan ta'abbud, tidak. Ianya bertujuan untuk menjaga keamanan. Bagaimana mungkin keamanan dapat dijaga sekiranya orang Islam yang mencuri bersama-sama dengan bukan Islam? Dia pergi curi sekali sama-sama, tiba-tiba disabitkan hukuman, yang Islam potong tangan, yang bukan Islam boleh pilih nak penjara 2 bulan ke nak potong tangan. Saya rasa kalau dia beri pilihan, yang Islam ni pun akan mengaku, tak, saya orang Siam, dia kata. Sebab ini akan menimbulkan fitnah. Sedangkan hukum Islam ini bukan saya cakap, ini
apa yang disebut oleh para ulama. Ibnu Ashur semua kita tahu siapa dia, begitu hebat di dalam maqasid asy-syariah. Dan kalau kita lihat pandangan ulama-ulama Islam daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua ulama-ulama itu sebut mencuri tak apa, dia kata mencuri untuk orang Islam sahaja. Dan bab zina, walaupun jumhur kata kena hudud juga, tapi oleh kerana Maliki kata tak kena hudud, tak apa, kita pakai zina untuk orang Islam sahaja. Tapi dalam bab mencuri, ulama tidak ada khilaf bahawa mencuri kalau nak dikenakan mesti dikenakan semua. Kerana tujuannya apa? Bukan tujuan untuk ibadat, untuk sembahyang sahaja, tetapi tujuannya ialah untuk menjaga keamanan masyarakat, menjaga keamanan rakyat, yang bukan sahaja orang Islam rakyat itu, tetapi rakyat itu juga terdiri daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Saya rasa itu saja. Mungkin ada sedikit maklumat. Saya tambah sikit. Ya, sila Datuk. Pertama ialah kita bukan menggunakan kiasan akal, kita merujuk kepada nas. Ibnu Katsir waktu menghuraikan ayat wa in ja'uka fahkum bainahum bima anzalallah au a'rid anhum, jelas disebut di situ berdasarkan nas tersebut. Mana orang bukan Islam ni dia ada pilihan secara umum saja, tak kira hukum mana pun, itu pilihan dia. Pilihan dia. Ini pandangan ulama dan ini pun pandangan ulama juga. Kita memilih pandangan ulama yang kita rasa lebih sesuai dalam konteks yang ada pada hari ini. Bukan kita ikut fikiran kita. Kita ikut konteks yang sesuai. Sebab tu macam di Brunei, dia memilih hukuman hudud ni kepada semua masyarakat dia. Tapi kami di Kelantan, kami pilih hanya untuk orang Islam saja. Ustaz, adakah ayat tadi berkaitan dengan hukum syarikat? Dia semua dalam hukum, dalam semua. Dalam masalah jenayah berdasarkan kepada zaman Nabi seperti yang diterangkan dalam dalam huraian itulah. Okey Datuk. Cuma mungkin ulama dia memperintikan sikitlah. Tapi kita ada satu persekitaran konteks yang sikit berbeza. Kerana masyarakat Yahudi ketika itu mereka memang mempunyai undang-undang mereka, dan undang-undang mereka itu sendiri tak berapa jauh daripada hudud ni. Dan berbeza dengan masyarakat non-Muslim yang ada dalam konteks kita, yang tidak ada undang-undang agama sebenarnya. Jadi bahkan Nabi serahkan balik pada mereka, mereka uruskan. Tapi dalam konteks kita akhirnya negara kena uruskan. Ini saya ingat ijtihad ini bukanlah kita halang hudud, tetapi kita nak relook balik, pas nak kena duduk dan kena sekali lagi bincang lagi perkara ini untuk dilihat, ambil manfaat juga daripada banyak perkara. Saya tunjuk contoh umpamanya dalam rejam, umpamanya Syekh Mustafa Zarqa, tokoh besar fiqh zaman ini, dia tak bersetuju Libya buat rejam. Dan saya rasa ini bukan soal tidak bersetuju dengan hukum, kerana saya baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi kata la tuqta'u aidi fis safar wa la tuqta'u aidi fil ghazw. Jangan kamu potong tangan pencuri ketika musafir, jangan kamu potong tangan pencuri ketika peperangan. Al-Imam Al-Auza'i, ketika Al-Imam At-Tirmidzi riwayatkan hadis ni, dia sebutkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i kata sebab Nabi tak mau nanti bila buat undang-undang itu dalam satu keadaan yang tidak kondusif akan menyebabkan orang lari pada Islam. Sebab tu dia tak bagi masa musafir tu. Artinya bila kita buat benda tu tak boleh menyebabkan salah tafsir kepada Islam. Itu saja. Nanti aku jadi siap nanti. Ada yang tu jadi siap. Okey, silakan Datuk. Saya bagi sedikit pandangan ya. Saya tertarik dengan hujah yang telah dikeluarkan oleh Timbalan Majlis Besar. Saya cuma pelik sedikit. Saya dengar dengan teliti yang dikata memang orang Islam memilih agama tu, sebab tu dia kena rela menerima hukuman. Tapi cuma satu je, kita manusia tak boleh memilih penjenayah. Kita tak tahu siapa yang akan merogol kita. Jadi kalau saya orang Islam, kebetulan yang merogol itu adalah orang bukan Islam, adakah adil dari persepsi orang Islam melihat penjenayah itu? Kalau ikut, kan mereka ini tak disabitkan ke sana, ke hukum hudud. Yang kedua saya nak tanya, tapi mereka ada takzir. Daripada takzir, mereka tak lepas hukum, mereka masih dihukum dengan takzir. Dan takzir boleh jadi lebih besar daripada hudud. Tapi dalam kes ini
Timbalan Menteri Besar kata tak kena kepada orang bukan Islam. Hudud. Tak, dia kata hudud, Hudud yang tak kena. Tetapi tak lepas hukum. Tetapi Section 52 in bracket 56 in bracket 2 kata bagi sesiapa dia akan tengok mana yang lebih ringan, dia akan gunakan macam curi lah, kes curi. Saya orang Cina, curi kedai orang Cina. Okey, saya curi arak, Islam tak silap. Tapi tiap-tiap hari kerja saya curi arak je. Takkanlah masyarakat kita menjadi tenteram. Itu perspektif daripada bukan Islam. Dia akan memilih subsection 56 bracket 2 ni. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi pandangan dan diberi perhatian. Kedua, saya cuma nak tanya, Jadi Datuk, kalau section itu bermasalah, pilihannya ialah tak ada. Dalam section 56.2 Dia dah tak kena. Jadi Pak Datuk, jikalau section itu bermasalah kerana penjenayah boleh pilih hukum hudud ataupun tidak, maksudnya Datuk lebih memilih bahawa bukan Islam pun patut dikenakan hudud. tak, maksud dia kata subsection 52, nothing in this enactment shall preclude a non-Muslim from electing this enactment apply to him in respect of any offence committed by him. Jelas perkataan tu kata dia boleh pilih. Betul lah. Dia kalau dia pilih untuk dibicara di mahkamah syariah, dia akan dikenakan hukuman pertentangan. Tapi kalau dia saya dia sebut dibalik kepada mahkamah sivil. Ini bukan kes curi. Kalau dalam kes ni, Tak semua kes itu semua. barang curi, kalau nilainya dia dapat pulangkan kepada orang yang dia curi, kalau ikutkan di sini ada pengecualian. Jadi saya nak lihat ni kerana ada sangat banyak percanggahan dengan penal code yang ada sekarang. Dan sebab tu saya kata tadi Timbalan Menteri Besar kata, oh kita boleh tulis dengan jelas, tetapi dalam ni jelas bahawa dia cuma untuk kes rogo 4 eyewitnesses, itu saja, dan mesti akhir dan balik, itu saja. Jadi kalau dalam circumstantial evidence yang ada dalam undang-undang penal code sekarang, tak boleh pakai. Boleh pakai. Dia dalam kes, sorry interject, dia yang mesti ada 4 orang saksi ni untuk membolehkan dijatuhkan hukuman hudud. Kalau tak ada saksi, ada bukti circumstantial evidence, bodily injury, for example penetration, doktor bagi tahu, kita kenakan hukuman ta'zir. Bukan kata pemperogul itu lepas. Tapi section tu tak tulis. Ada. Datuk Timbalan Menteri Mana section? Ada dalam tu ada. Okey, kalau tengok ada lagi ada. Datuk Wabi, saya cuba letakkan saya di kasut lah, di tempat apa ni, Datuk Wi ya. Datuk apa ni, Wabi duk sebut tentang takzir. Apa tu takzir? Ta'zir ini selain daripada hudud, undang-undang jenayah yang ada hari ini di Malaysia pun boleh dianggap sebagai ta'zir. Jadi sekarang ni kalaulah Kelantan laksanakan hukum hudud berdasarkan apa ni section 56 tadi, dia boleh pilih. Maksudnya sorry, ini berkaitan dengan rogol tadi. Mereka terlepas daripada hukuman hudud kerana bukan Islam, tetapi dicas di bawah mahkamah sivil, bawah penal code. Bawah penal code. Okey. Tapi bukan ni double jeopardy. Bukan double jeopardy sebab dia cas sekali saja. Double jeopardy ni dia kena cas 2 kali. Kalau yang pertama dia tak terlepas, dia terlepas barulah yang second masuk. Dia bukan terlepas, dia tidak akan didakwa di bawah mahkamah syariah. Okey, jadi because it's non-Muslim. Okey, jadi Datuk Wi, adakah Datuk Wi merasakan bahawa itu tidak adil? Saya tak nampak, saya dah baca 4 hari. Saya tengok terkisah. Saya tak tahulah 3-4 hari dia saya baca dia setiap kataan. Saya cuma nak fahamkan. Saya tanya kawan-kawan Melayu saya, tolong bagi penerangan pada saya. Kawan Melayu UMNO ke kawan Melayu PAS? Dua-dua dia. Okey, Datuk Wi, saya rasa ada poin yang valid tadi ni, sebab saya pun rasa macam ada perkara yang saya tak lawas dengan penjelasan. Dia macam ni. Saya rasa gini, pertama ialah mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam ini tidak akan didakwa di bawah mahkamah syariah. Contohnya seorang bukan Islam merogol.
merogol, dia akan didakwa di bawah mahkamah sivil. Itu maksud dia nya. Okey, jadi adakah itu boleh diterima, Datuk Wing? Sebab tu saya tanya, adakah itu satu keadilan sejagat apabila dua orang merogol seorang perempuan? Itu adalah orang Islam yang dirogol. Yang seorang lelaki ni kafir, seorang tu orang Islam. Seorang tu kena hukuman teruk di bawah hukum, dan seorang tu terlepas. Jadi bukan terlepas. Sepatutnya yang kafir tu pun kena juga. Tak, saya tetap akan melihat. Tak, saya Okey, silakan Datuk. saya ingat poin dia sekarang ialah dia tahu bahawasanya tidak terlepas, tetapi seorang berat, seorang ringan. Itu saja. Itu maksud dia, saya faham. Seorang ringan. Ini juga satu persoalan kepada keadilan yang mesti dijawab. Yes. Adakah apabila Ah Chong ringan tiba-tiba Ahmad berat? Yes. Jadi sedangkan merogol gadis yang sama, kata berogol ramai-ramai kan. So di manakah wajah keadilan itu? Di sudut situ saya sendiri, saya rasa saya berbeza dengan pandangan enactment Kelantan. Saya setuju Brunei. Bagaimana Brunei? Maksudnya kita kena sekali samakan. kena sekali, semua sekali. Jadi mereka pun kena hudud juga. Ya. Dan saya cadangkan Dr. Mazhar kena pindah ke Brunei. Masyarakat bukan Islam tak kena. Okey, masa mancing undi dia kata memang tak kena. Okey, Datuk Wee. Jadi okey, Datuk Wee. Sekarang ni Datuk Wee tak setuju jikalau bukan Islam dikecualikan daripada hudud. Kita perlu ada satu set undang-undang saja. Jadi saya melihat sistem perundangan yang ada sekarang telah merangkumi aspek-aspek macam syariah court terhadap mereka yang minum ditangkap halwat, itu tak apalah terpulang. Tindakan itu diambil. Saya tak akan terasa apa-apa kerana ini berlaku pada orang Islam dan ianya sepatutnya mengikut jurisdiksi yang ada. Tetapi bagi orang bukan Islam, kita melihat sistem perundangan yang ada sekarang, saya tak boleh kata dia sempurna 100%, tapi sudah melalui satu proses lebih hampir 60 tahun. Itu satu sistem undang yang mengambil kira. Saya ingat nilai-nilai Islam pun juga telah dimasukkan tentang had, julat had, maksima minima. Cuma macam ni, adakah undang-undang sekarang telah berjaya mengurangkan kadar jenayah? Sama juga Timbalan Menteri Besar kata, kalau dalam surat khabar kata oleh kerana kes jenayah banyak kita kena mengenalkan hukum hudud. Tetapi sekarang kata bukan senang kita nak kenakan orang. Jadi bercanggahlah pandangan sebegini. Ya dipandang macam ni. Pada pandangan saya, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Wikasio ni boleh kita atasi. Iaitu kalau kerajaan persekutuan memberikan laluan seperti mana janjikan di Parlimen kepada kita Kelantan untuk melaksanakan enactment jenayah syariah, kerajaan persekutuan mesti meningkatkan hukuman di dalam penal code terhadap kesalahan merogol supaya jadi tinggi. Itu cara kita untuk mengimbangi benda itu. Kita bukan lagi bagi penjara sebab dalam undang-undang Islam kena sebab. Jadi sepatutnya dalam undang-undang sivil ini pun selepas ini mesti ditingkatkan supaya isu yang dibangkitkan itu tidak timbul. Berapa tahun yang lalu penal code telah dipindah dan dikenakan hukuman. Masa tu Yang Berhormat Saifuddin masih ahli parlimen lagi. Masa tu kita buat pindaan untuk mengenakan hukuman lebih berat terhadap kes-kes rogol. Itu telah kita buat pindaan dan saya ingat juga disokong oleh ahli parlimen PAS. Adakah telah berjaya mengurangkan jenayah rogol? Sama juga. Kalau dia kata bukan senang tak sampaikan. Jawab soalan saya. Adakah telah kalau ikut KPI, indeks jenayah telah berkurangan, tetapi apa yang kita nak lihat, ada banyak ruang lagi untuk kita mengatasi. Bukan kata kita buat secara mutlak. Kerana manusia kita ada 1% yang memang kepala tak betul. Dia nak curi, dia nak rompak. Kita tak boleh kata 100% rakyat Malaysia ni tak akan curi bila kita nampak uduk. Tak mungkin. Saya ingat ada beberapa perkara yang sebenarnya kita boleh rongkaikan dengan tidak begitu khusus sebenarnya. Kalau sekiranya adanya perbezaan di dalam masalah undang-undang yang dikemukakan itu, masalah yang tadi yang saya sebut private scene tentang zina, minum arak, saya rasa non-Muslim takkan komplain kalau orang Islam je kena. Ya, apa masalahnya? Selama ni pun memang orang Islam je kena. Cuma jenis saja nak dulunya mungkin sebat beberapa rotan, sekarang nak sebat sampai 100 rotan yang membabitkan orang Muslim. Tapi yang timbul persoalan yang ditimbulkan tadi ialah apabila membabitkan juga keselamatan awam non-Muslim. Saya punya pandangan, kita mendorong
menyokong hasrat Kelantan. Saya selalu juga pergi ke Kelantan. Cuma saya rasa yang timbul sekarang ialah bagaimanakah supaya tanggapan yang salah ini ataupun negatif ini, sama ada kita kalau tak kata salah pun, dapat diatasi, terutama apabila kita perkara yang membabitkan keselamatan awam ni. Masalah rompak, masalah tadi kalau rogol, masalah jenayah terhadap pihak lain, yang ini mesti diseragamkan. Kalau tak dinamakan hudud, undang-undang ni dah ada di Malaysia ni, cuma apakah hukuman saja dan bagaimana prosedur hukuman itu nak dijalankan. Okey. Tadi Datuk Wee ada timbulkan bahawa Kelantan sebelum pilihan raya ada timbul mengatakan hudud bukan Islam, tak kena. Mungkin saya cuba tarik daripada situ untuk Datuk Timbalan Menteri Besar. Kalau kita perhatikan dalam manifesto PAS sebahagian pada PR kan, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan, hudud tidak dinyatakan dalam manifesto, baik peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Tapi mengapa Kelantan timbulkan hudud sekarang? Bukan kita yang timbulkan. Kita bukan sekarang. Kita telah lulus kaedah Majlis Syariah ni tahun 93 lagi, sebelum adanya Pakatan Rakyat. Tapi PAS akan bawa rang undang-undang persendirian di parlimen nanti. Itu bila Datuk Seri Jamil Khil buat kenyataan dalam parlimen sewaktu menggulung bahawa kerajaan persekutuan bersedia untuk memberi laluan kepada mana-mana negeri termasuklah Kelantan untuk dibawa ke parlimen. Maka hasil dari itulah kita mengambil tindakan untuk prepare draft bill itu. Datuk Seri Jamil Khil UMNO atau PAS? Tak, soalan saya valid, saya akan pergi. It's a leading question. Saya pun kena tanya Datuk Wikasio lah. Saya akan pergi kepada okey, nanti. Tak. Beliau UMNO. Betul. UMNO sebahagian daripada BN. Datuk Wee, isunya sekarang yang bawa hudud ialah, dan yang sokong hudud ialah menteri daripada UMNO BN. Adakah Datuk bersetuju dengan beliau? Saya tak bersetuju. Tak bersetuju dengan UMNO? Saya rasa tidak jadi masalah. Tak kira siapa yang bawa, sama ada PAS bawa ke, disokong oleh ahli parlimen UMNO ke, kita kena tetap kepada prinsip kita. Macam mana perjuangan kita mencapai kemerdekaan, asas kita berlandaskan pada perlembagaan. Itu yang kita nak pertahankan. Jadi dalam kes ini Jamil Khil tidak mewakili BN, dia ahli UMNO. Dalam kes ini dia bukan satu pendirian yang dipersetujui oleh BN. Dan saya boleh nampak sekarang lebih daripada separuh daripada parti komponen, ketua parti komponen tak setuju sebab kemajmukan keanggotaan ahli dalam BN ini. Jikalaulah UMNO menyokong usul rang undang-undang persendirian PAS itu untuk memudahkan laluan hudud di Kelantan, UMNO menyokong PAS, adakah MCA akan bersama UMNO lagi dalam Barisan Nasional? Saya rasa kalau berlaku perkara itu, sudah sampailah masanya kita kena membincangkan kedudukan kita bersama dengan rakan-rakan bersekutu. Kerana dalam kes ini kita kena lihat apa yang dikatakan, cuma kita boleh bincang. Banyak masalah teknikal tak selesai. Itu dianggap sebagai nak kahwin terus akad nikah. Tidak. Dia kata bincang saja, belum beli kereta lagi. Dalam kes ini kita kena tengok. Saya tak boleh buat satu ketetapan bahawa UMNO telah buat satu keputusan macam ni, BN telah sokong secara total dan dibangkang oleh MCA. Kalau kes macam ni kita dah tak ada satu frekuensi yang sama, takkanlah kita dalam satu platform yang sama. Okey, Datuk Timbalan Menteri Besar, jikalau UMNO setuju nak sokong usul yang dibawa masuk BN dan PR takkan sokong komponen, adakah PAS akan masuk BN bersama UMNO? Tak. PAS tak akan masuk. Tak masuk. PAS takkan bersama akan masuk BN. Kalau macam tu, saya cuma nak kata, saya teringat lagi Datuk Seri Hadi Awang cakap apa semasa dia jadi Menteri Besar. Itu tak silap saya 10 April 2002. Dia kata kita kena laksanakan hukum hudud kerana kita menang pilihan raya, bukan kerana kita bagi duit. Kerana kalau kita tidak laksanakan hudud ini, kita akan kalah dalam pilihan raya dan ditakdirkan kalah. 28 lah selepas tu 2004 ya, itu yang berlaku. Jadi percaturan politik lebih daripada bagi saya lah untuk demi kepentingan agama. Saya itu tafsiran saya ya dalam kes ni. Okey, jadi memang
MCA tak akan menyokong apa-apa tindakan untuk hudud. MCA, MIC dengan UMNO, ketika itu kita mencapai kemerdekaan. Apa social contract yang telah kita capai? Kita menghormati agama Islam, teruskan. Sistem perundangan yang ada, kita pertahankan. Perlembagaan itu kita pertahankan. Dan itu asas kita. Okey, Dr. Asri. Saya tengok bahasan kita pada berbagai-bagai ruang kan. Saya punya tujuan saya ke sini ialah nak memberi pandangan balas terhadap elemen Kelantan ni, bukan nak mematikan semangat dia, tapi nak meminta supaya dia melihat balik beberapa perkara yang sudah ada di situ supaya dikemaskinikan. Bukan pendirian nak menghalang dia nak buat hudud itu. Kerana saya sebut, kalau siapa-siapa yang baca buku Esposito Who Speaks for Islam, dia cerita dalam dunia ni berdasarkan undian yang dibuat, majoriti orang Islam orang Islam yang educated nakkan kepada Islam, termasuk undian yang dibuat di Nigeria. Tetapi apabila hudud yang pertama dilaksanakan di Nigeria, dipotong tangan pencuri basikal ke apa, yang pertama, terus sokongan kepada Islam ditarik oleh majoriti orang Islam sendiri, kerana dia lihat yang bawah kena. Takut yang curi kayu kena, yang curi kayu balak tak kena. Sebab itu saya kata, hendaklah undang-undang yang disamaratakan sehingga ke peringkat tidak ada, kita tak boleh ada dua mahkamah, tak boleh ada satu mahkamah khas. Sama saja antara sultan, raja dan rakyat biasa. Terus terang saya sebut, apabila sampai ke peringkat itu, undang-undang itu akan adil. Undang-undang itu akan adil. Dan suatu masyarakat yang terbentuk, dia banyak landasan ni nak begini. Sebab itu tangan yang pertama dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, tangan yang pertama yang dipotong di dalam Islam, Nabi SAW duka cita. Dalam riwayat hadis dia kata, faka'anna asfa ala wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ramad. Seakan-akan muka Nabi sangat sedih. Kemudian orang tanya, ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadha. Wahai Rasulullah, takkan Rasulullah tak suka orang kena potong tangan ni? Nabi kata, malila akrah, antum a'wanu syaitan ala akhikum. Mengapa aku tak benci? Kamu penolong syaitan kepada saudara kamu. Nabi kata, bila kes sampai ke mahkamah, dia laksanakan. Mengapa kamu tak maafkan? Wal falyafu wal yasfahu. Nabi kata, maafkan. Maafkan. Ini dia punya spirit undang-undang tu. Sebab itu bila sebelum Nabi nak suruh potong tangan, Nabi hidupkan banyak benda, termasuk hukum zina. Macam saya kata tadi, kahwin sangat mudah. Orang bangun, Rasulullah tawar diri nak kahwin Rasulullah, dia tak nak, Rasulullah orang lain kahwin, terus kahwin. Tak ada janda yang tinggal melainkan orang kahwin. Sekarang janda yang cantik-cantik pun banyak tahun tak kahwin. Maksudnya itu cerita sampingan. Okey. Kepada untuk hatta makan, jiran tak boleh biarkan jiran kelaparan. Kita dalam negara ini, saya minta maaf, saya pun ahli majlis agama syariah, kita ada lebih pada 1 bilion zakat ni, tapi orang Islam masih lagi nas zakat. Hudud penting, tapi nak cerita nas zakat lebih banyak daripada nas hudud. Berpuluh-puluh ayat dalam Quran tentang zakat. Kalau kita kemaskinikan zakat ni dulu, sehingga apabila satu orang itu mencuri, dia tidak boleh memberi apa-apa alasan kenapa dia mencuri. Pada suatu masyarakat yang begitu indah, tolong menolong jiran tetangga, lapar ada pihak yang bantu, nak kahwin ada pihak yang mudahkan. Omar bin Abdul Aziz seru, siapa yang nak kahwin tak ada duit, mari ambil di Baitul Mal. Ini nak makan tak ada duit, berapa hari isi borang tak dapat-dapat.
suatu masyarakat yang demikian rupa, ada orang mencuri, ada orang pergi minum arak, ada orang pergi berzina, dia memang mencemarkan satu keharmonian. Dia patut dihududkan. Itu dia punya semangat hudud. Tapi satu sungai yang kotor, orang buang sampah, dia nak rasa apa? Kalau kita pergi ke New Zealand, mungkin ke Australia, kita tengok sungai dia, kita rasa tak gamak buang sampah. Dia dah bersihkan. Tapi kalau kita pergi Sungai Kelang, kita kalau aku tak buang, bawa lebar juga. Itu dia punya semangat dia. Sebab itu saya rasa bukan lawan hudud ni kita tak petikai, tapi kita nak, sebab tu saya kata, sehingga suasana itu kondusif, maka kita laksanakan hudud. Okey, sekarang ni kalau saya nak tanya itu tak apalah, ni dah sampai 4.30. Kita buka kepada saya sebut sikit. Okey, nak tambah silakan. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Asri ni. Kita kena wujudkan suasana yang bagus untuk masyarakat. Tetapi kita meletakkan hukum, macam saya sebut daripada asal tadi, kita kena ada dulu hukuman tu ada. Imam Ghazali dalam kitabnya dia kata, ibu bapa ni kena beli rotan, sangkut atas pintu supaya anak merasa takut untuk buat salah. Beli rotan tu, biar ada rotan dulu di rumah tu. Bila kita nak pukul, itu perkara yang kedua. Sekarang ni rotan tak ada lagi. Itu hujah saya pada asas. Datuk, enactment yang telah diluluskan tu tak cukup jadi rotan? Itu tak cukup sebab tak ada kuasa untuk dilaksanakan, sehingga diluluskan oleh Parlimen. Sebab tu kita nak bawa undang-undang ni. Okay. Itu isu dia. Sebab tu kita sekarang letak dulu, biar ada, kita luluskan. Tapi kerana halangan perlembagaan, kita tidak boleh bergerak ke depan. Ada kereta tak ada lesen. Sekarang ni ke lesen nak cari. Itu asas nombor satu. Yang kedua ialah memang kita berusaha biar ada dulu undang-undang, dan masa sama kita berusaha membenturkan masyarakat, menyusun balik, mengatur balik. Itu memang kita akui benda itu. Tapi kalau kita nak tunggu suasana di mana semua orang senang, semua orang apa, baru kita nak jalan, saya rasa itu orang putih kata utopia yang kita tidak akan jumpa. Zaman Saidina Umar sendiri pernah berlaku orang mencuri. Bila ditangkap, dia mencuri harta tuan dia. Bila ditangkap, dia bagi tahu, kami mencuri tak cukup makan kerana bayar gaji murah. Tuan bayar gaji murah, tak ada gaji minima 900. Jadi kami tak cukup makan, tak ada pilihan, curi harta tuan. Lalu Umar tidak potong tangan pencuri, dipotong dengan hukuman takzir. Dan Umar bagi tahu kepada tuan dia, kamu kena naikkan gaji pekerja-pekerja kamu. Kalau kamu tak naikkan gaji mereka mencuri, aku akan potong tangan kamu. Tapi Datuk, itu asas utopia yang Datuk katakan itu telah berjaya dibuktikan di negara-negara bukan Islam walaupun tak laksana hudud. Dia negara bukan Islam, di segi mungkin keselamatan nampak, tapi crime rate, rogol apa semua berlaku. Saudi walaupun ada kelemahan apa-apa, tapi crime rate dia rendah. Saya boleh cabar itu tak, saya rasa kenyataan itu terlampau umum dan boleh dicabar melalui. Yalah, kita pun cakap umum belakang ni, tak ada yang kita buat tadi. Betul, kita berdasarkan apa yang kita dia ada indeks crime rate index itu ternyata Saudi di negara barat kalau kita tengok rogol meningkat, buang anak meningkat, walaupun negara barat yang mana Datuk? Kita baca keseluruhan, saya tidak go spesifik lah, berdasarkan saya baca umum. Sebab kalau ikut umum tu, crime rate index yang paling rendah sekali ialah Malta, South Korea, Isle of Man, Japan, Georgia, Bahrain, UAE, Singapore, Taiwan, Qatar. Betul, mungkin di barat crime rate tinggi, tetapi negara-negara ini tidak ada hudud juga. Jepun tak ada hudud. Betul, tapi kena tengok aspek lain juga. Saya rasa bukan boleh macam tu saja. Jadi tidak utopia benda tu boleh dicapai. Tak utopia tadi yang saya sebut dalam kes orang mencuri tadi. Masyarakat. Jadi semua orang senang makan boleh, tak mencuri. Okey, jadi saya rasa tak adil kalau saya seorang duk bertanyakan kepada mereka, dan kita ada beberapa waktu yang terluang. Kita bukakan untuk 3 soalan sahaja. Okey, soalan yang pertama saya kena berdiri sikit. Okey, silakan yang pertama, yang kedua. Oh, tak ada orang nak tanya. Okey, yang kedua di sana. Yang ketiga di belakang, Wanji. Okey, yang pertama baju kelabu, yang kedua baju biru muda, dan ketiga Wanji tu pakai baju apa tu? Kita pakai baju. Pakai baju okey. Okey, silakan. Wanji tak dibenarkan. Okey, assalamualaikum. Tak, bukan anda. Yang di belakang berbaju kelabu tu. Ya, minta maaf. Saya nampak dia dulu angkat tangan tadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seorang satu soalan, short and sweet, dan perkenalkan diri. Okay. Saya Abdul Hamid, penganggur, seorang Melayu. Pertama saya nak betulkan
punca segala kekeliruan mengenai hudud ni. Ramai tersalah anggap, tidak kembali kepada Al-Quran. Quran kata sebenarnya tidak ada hukum hudud. Dalam Islam tidak ada hukum hudud. Yang ada hanyalah hudud hukuman. Mungkin saya minta Datuk Asri boleh buat penjelasan pencerahan sebab ni. Yang ada hudud hukuman, ya. Tarikh hudud. Hudud itu adalah had, julat atau limit. Okey, tak apa. Itu akan dijawab oleh Datuk Asri. Okey, jadi soalan kedua yang berbaju putih. Kita nak limit kan? Okey. Dalam Quran tak ada hudud, ni ada hudud hukuman. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan. Sebagaimana yang kita tahu sekarang, Malaysia telah pun mempunyai dua sistem kehakiman, iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sibil. Dan untuk melaksanakan undang-undang syariah di Kelantan, salah satu sebab yang tidak boleh dilaksanakan adalah, kalau kita tengok sendiri Akta Mahkamah Syariah 1965, hukumannya cuma 356 saja, sebagaimana kita dah maklum. Jadi kenapa tidak kita sekarang cuba untuk melaksanakan, membetulkan dari segi hukuman tu di Mahkamah Syariah saja. Tak perlu nak pergi bincang pasal sibil semua ni. Mahkamah Syariah ni diperkembangkan, diperluaskan, hukuman-hukumannya lebih ketat lagi. Okey, soalan tu kepada siapa boleh, insyaAllah. Jangan kena spesifik. YB Syariah tak boleh. YB okay. TMB. Okey. Bukan kepada Tok Wi, ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana ada 2-3 persoalan, insya-Allah. Satu ya. Kedekutnya doktor, tak boleh belanja malam ni. Okey, soalannya, dalam bila kita sebut hudud, dia mesti ada syarat yang perlu ditunaikan kan. Dr. Mazam selalu sebut benda tu kan. Tapi soalannya Kelantan, kenapa dia pentingkan tentang pelaksanaan hudud sedangkan syarat untuk melaksanakan hudud itu tidak ditunaikan lagi. Contoh, kalau kita tengok dalam sejarah tahun 90, antara manifesto PAS adalah Hizbah. Tapi sampai sekarang Kelantan tak buat Hizbah. Tapi 93 baru timbul hudud. Padahal Hizbah itu merupakan syarat utama untuk pelaksanaan hudud. Jadi itu satu persoalan. Yang kedua, pengurusan cara Islam, macam pengurusan balak cara Islam. Betul-betul persoalan. Saya kadang-kadang confuse dengan Kelantan. Apakah kredibiliti Kelantan dalam mengurus tentang balak cara Islam, ataupun kita melihat banyak tindakan-tindakan lakukan oleh kerajaan Kelantan lebih kepada bias dalam buat keputusan. Ini kan pula dalam perkara lebih besar melibatkan tentang hudud. Dua. Yang ketiga. Okey, cukup. Lagi. Bagi kat berada janggut ni tadi saya. Okey, satu soalan je. Okey, assalamualaikum. Saya Jobing. Wanji, soalan kepada TMB. Dah tamu semua soalan. Okey, TMB. Okey, soalan saya ditujukan kepada TMB juga. Oi, semua TMB ya. Okey, soalan saya adalah kenapa perlu percaya pada UMNO? Kerana di Kelantan sebelum ni berapa kali dah masuk ke dalam belanjawan negara mengenai lebuh raya, tapi tidak dibuat lebuh raya. Kenapa masih percayakan UMNO, di mana sebelum pilihan raya ada jawatan kuasa khas royalty, dan timbul pula jawatan kuasa khas hudud. Pada pendapat saya, kenapa perlu percaya pada UMNO? Ini apa dia cerita ni alih-alih UMNO ni? Macam mana? Apa cerita alih-alih UMNO ni? Maksud saya percaya pada UMNO kerana kenapa kita dalam PAS sudah ada Pakatan Rakyat tetapi masih lagi nak bantuan daripada UMNO untuk melaksanakan hudud. Yap. Okey. Nampak gaya Datuk TMB kena jawab banyak soalan ni. Okey, silakan Datuk. Okey, ahli parlimen. Sebab ladies. Ahli parlimen. Okey, silakan. Ahli parlimen. Okey, soalan saya pada Dr. B. Nanti pakai mic, Datuk. Okey, soalan saya pada Datuk Wi adalah, sekiranya kita mengadakan satu moratorium di mana dalam masa beberapa tahun PAS dan ilmuwan Islam diberi peluang untuk menjelaskan hudud sejelas-jelasnya. Ya, saya akui enactment tu ada perkara saya sendiri pun dulu biasa menyatakan ketidakpuasan hati saya. Tapi sekiranya kita terangkan selepas beberapa tahun dan ketika itu jelas, adakah MCA boleh terima hukuman hudud ini dilaksanakan setelah landasan itu siap dan rakyat faham? Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Siti. Okey, kita mulakan dengan Datuk TMB. Silakan. Dia ginilah tentang masalah kenapa kita memerlukan kerjasama UMNO untuk melaksanakan ini, kerana UMNO yang memegang kuasa di Malaysia sebagai parti teras dalam Barisan Nasional. Itu yang asas dia. Kalau kita merintah Malaysia, kita tak mengharapkanlah sokongan UMNO. Tapi sebelum kita ada kuasa, yang ada kuasa ni kebetulannya Barisan Nasional dan UMNO di dalam itu. Jadi bila UMNO menyatakan pendirian, bersedia memberikan laluan, maka kita ambillah peluang yang ada. Itu asas dia aja.
Dan tidak ada niat ataupun agenda yang tersembunyi di sebalik daripada perkara ini. Saya selalu buat ibarat, kereta kita mati, tiba-tiba orang datang nak tolak kereta, takkan kita nak tanya kamu pas ke UMNO? Itu hujah saya yang paling mudah. Okey, isu balak isu balak ni memang banyak orang menuduh Kelantan ini menyalahgunakan berat sebelah. Tapi siasatan yang dibuat oleh SPRM setakat ni tidak ada bukti. Itu berlaku di Kelantan. Masa Tok Guru lagi tu kata kita buka 25 jam kepada SPRM untuk siasat semua perkara. Dan SPRM telah beberapa kali pergi menyiasat fail-fail pun diambil di Jabatan Perhutanan, dibuka dan sebagainya. Tapi setakat ini tidak ada bukti berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa dalam pembahagian balak. Ini benda clear. Sebab tu jangan buat tuduhan-tuduhan yang tidak ada asas. Fitnah, jangan buat fitnah. Mengkritik boleh tapi jangan memfitnah. Okey, Hizbah tadi Datuk. Hizbah ini memang dulu ada dijanjikan. Dan bila saya berada dalam kerajaan tahun 2004 menjadi exco, kita tanya Tok Guru pada waktu itu mengatakan kita sudah ada PAC. PAC ini sudah boleh memainkan peranannya sebagai hizbah. Jadi tidak perlu kita Kelantan menubuhkan hizbah secara bersendirian lagi. PAC boleh memainkan peranan itu. Dan itu yang disebut. Dan pada pandangan saya, hizbah ni atau PAC bukan asas kepada pelaksanaan hudud. Kalau tak ada PAC hizbah pun hudud kita boleh jalankan. Tak jadi masalah. Bukan ada kaitan antara dua tu. Tak ada hizbah pun boleh buat. Itu bukan prasarana. Datuk, bukankah Selangor ada Selkat dan Penang ada? Dah betul. Itu memang kita tahu. Tapi kenapa Kelantan tak boleh buat? Kelantan itu masa tu Tok Guru bagi tahu. Itu Tok Guru sebagai Menteri Besar, dia kata kita tidak perlu wujudkan hizbah kerana sudah ada PAC. Itu alasan dia. Jadi kita pun terimalah pandangan, sebab itu Menteri Besar yang bercakap. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tengoklah macam mana kalau kita rasa PAC ni tidak dapat memainkan peranan dia, mungkin kita boleh melihat kepada keperluan menubuhkan hizbah. Itu asas dia. Okey, sekarang Datuk Wee. Soalan daripada Dr. Maria tadi. Saya meneliti soalan tadi, susah untuk saya jawab kerana pertama dia banyak anggapan. Kerana ada, dia kata kalau kita buat kerja ni dan mengambil masa yang panjang untuk terangkan ni. Saya cuma nak kata satu prinsip yang utama. Pertama, apa yang kita lakukan adakah ia bercanggah dengan perlembagaan? Itu perlu kita semak, ya. Kedua, saya melihat dalam konteks ini, kalau saya membaca enactment yang ada, saya rasa khawatir ada beberapa perkara yang perlu diperbetulkan, dan sebab tu saya menolak. Salah satunya ialah dari perspektif orang bukan Islam, kalau dia kata mencuri arak dengan alat hiburan pun tak boleh. Kalau betul itu, macam mana dengan mereka yang membuka kedai muzik? Dia curi boleh ke tidak? Sebab ini dalam enactment tulis dengan jelas. Kalau itulah perspektif orang Islam, orang bukan Islam tak diambil kira, sampai bila-bila perkara itu tidak akan diterima. Dan mungkin ada persepsi yang salah terhadap hukum, mungkin ada yang baik, tetapi ini dari perspektif orang Islam mungkin suatu yang supaya mereka tak mabuk. Itu okey, tak ada masalah. Tapi perspektif orang bukan Islam perlu diambil kira. Dan ketiga, saya nak tanya, saya sejak kecil lagi, jiran-jiran saya beritahu saya, dia kata, Syong, agama kita ni agama yang adil pada orang Islam dan bukan Islam. Sebab tu masa kejadian 13 Mei, keluarga saya dijaga oleh orang Islam, tak ada masalah. Di mana tu Datuk? Di Jasir, Melaka. Tak ada masalah. Sebab jiran saya mempertahankan rumah saya. Sebab tu kita jadi rakan sahabat karib, tak ada masalah. Saya cuma satu saja, selalu saya tanya, okey, kalau nak berlaku adil, mestilah ada satu persekitaran di mana orang bukan Islam merasa selesa untuk menerima apa yang tidak jalankan. Tapi dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia belum sampai masa. Dan ini soal mempertahankan perlembagaan. Itu yang kita nak lihat. Kedua, perlembagaan berlandaskan kepada asas apa social contract yang telah kita bincang. Dan saya rasa kita nak memperkukuhkan dari aspek Islam, Syariah law, tidak ada masalah. Orang Cina kalau dia pergi Maybank nak ambil perbankan Islam, mungkin menguntungkan, dia akan ambil. Itu tak jadi masalah. Kerana it's a way of life. Jadi kalau dalam konteks
konteks ini kita boleh terima secara apa? Menganggapnya ini sebagai akan sesuatu yang membawa kebaikan pada kita. Tapi dalam hukum hudud ini, bagi saya perspektif kita ialah melihat kepada menang kalah dalam pengundian pilihan raya. Saya selalu tengok perkara ini apa, dalam pilihan raya memang senyap, tak berani nak sebut mereka akan buat hudud. Dan sebab itulah DAP kata tak rompak, tak curi, jangan takut hukum hudud. Tapi sekarang gelabah, satu masyarakat bukan Islam melihat kari macam apa sudah jadi. Jadi saya rasa pemahaman pada masyarakat orang bukan Islam tentang Islam, kita tak membetulkan persepsi agama Islam tu agama yang baik. Kalau Dr. Asri bercerita kepada masyarakat bukan Islam, saya ramai akan terima, betul, kita perlu ada persekitaran kondusif. Kita kena melihat dengan dari perspektif yang lebih luas, lebih terbuka, dan orang akan menghormati agama Islam dalam konteks ni. Jadi saya melihat secara keseluruhan MCA akan mempertahankan perlembagaan itu, kita memang rasa terpanggil. Dan keduanya, oleh kerana sistem perundangan yang ada, kita tak boleh ada wujud dua sistem perundangan yang berasingan bercahamu, termasuk white collar, cyber crime. Macam mana kita nak mencegah? Sama-sama kita mencari keadaan memperkukuhkan sistem undang-undang yang ada. Okey, Dr. Wih, terima kasih. Dr. Mazhar, last tadi soalan hudud tak ada dalam Quran ni, ada hudud hukum. Hudud undang-undang itu ada dalam Quran. Cuma perkataan kadang-kadang sebahagian orang guna tilka hududullah, tu bukan hudud. Demikian hudud Allah tu, yang tu bukan hudud. Itu undang-undang, peraturan-peraturan yang berbagai. Cuma potong tangan disebut dalam Quran, sebab disebut di dalam Al-Quran. Semua ni hukum Quran. Seperti mana zakat disebut dalam Quran, suruh makan orang disebut dalam Quran, bantu orang disebut dalam Quran. Cuma yang saya sebut sekarang ni ialah kita tak petikai yang itu. Cuma mungkin kita bincang landasannya dan prioritinya. Macam kalau lah saya mungkin kalau tanya, saya kata kalau saya nak dibentang di parlimen, mungkin antara benda yang sebelum hudud kita bentang dulu dasar hiburan negara. Yang sekarang ni pening dengan hiburan ni macam-macam. Garis panduan umum yang kumpulan Islamis kemukakan yang mana lebih sejahtera untuk negara, kita belum ada. Umpamanya dasar pembetulan pendidikan, kerangka kertas yang dibentangkan yang dapat dikongsi value-nya oleh Muslim dan non-Muslim. Banyak lagi kalau kita nak bentang. Dasar penyelarasan tentang mobilisasi semua tentang zakat dan harta Baitul Mal negara juga penting, yang mana itu asas kepada landasan. Kemudian setelah PAS kemukakan ini PAS mari hudud. Saya rasa orang akan respect sebab dia dah buat banyak dah kerangka-kerangka yang menunjukkan dia membina landasan yang kukuh untuk mewujudkan satu masyarakat yang harmoni. Itu saja idea saya. Dan kemudian tapi tak apa, benda dah ini bagus juga sebenarnya PAS muka ni. Kau tidak tak ada forum ni. Kalau tidak Tok Wee tak baca tentang hudud kan. Okey, waktu benar-benar mencuburi kita, tapi kita terpaksa berhenti. Soalan dah cukup. Cuma kita akan tiba pada penggulungan lah. Jadi kita minta daripada setiap ahli panel seorang seminit saja untuk gulung. Jadi kita mulakan dengan Datuk Wee. Saya akhir sekali akan menegaskan bahawa MCA tetap dengan pendirian kita akan mendukung perlembagaan negara yang ada sekarang. Itu kita akan sokong. Dan kedua, apa yang penting ialah kalau tokoh kita seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Mahathir, mereka pada ketika itu tidak menganggap hukum hudud sesuai di Malaysia. Saya rasa mereka ini tidaklah kurang Islam. Mereka juga adalah bangsawan, memang ada pemikiran yang jauh. Dia tahu kenapa tak boleh, kerana masyarakat kita adalah masyarakat berbilang kaum dan kita ada persekitaran yang kondusif. Dan lebih-lebih lagi kalau kita lihat negara Sudan tahun 1984, perpecahan, dia ada mulakan hudud saja pecah pada dua negara. Dan apa yang berlaku kalau kes Pakistan tadi, boleh bawa kes Aminah Liwal, dan satu lagi kes Farhan Bibi. Tolong minta Timbalan Menteri Besar bawa kes ni, baca apa masalah berlaku. Itu di negara Islam dan homogenes adalah orang Islam. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dr. Musyadat, sila. Okey, terima kasih moderator. Sebenarnya
sebenarnya saya sependapat dengan Dr. Asri bahawa saya bersetuju, saya menyokong penuh usaha Kerajaan Kelantan untuk melaksanakan hudud kerana saya juga adalah rakyat Kelantan. Dan itulah sebenarnya, dan dasar apa yang disebut oleh Kerajaan Kelantan ini disokong oleh Kerajaan Malaysia sebenarnya. Oleh sebab itulah Menteri Agama, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Jamil Khair telah pun mengumumkan bahawa akan ditubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menilai tentang cara pelaksanaannya itu. Dan sememangnya apabila kita menyebut tentang kaedah ataupun cara pelaksanaan, kita mengkritik cara pelaksanaan itu, saya nak Timbalan Menteri Besar Kelantan dapat memberi penjelasan kepada semua rakyat bahawa sesiapa yang memberi komen, mengkritik tentang cara pelaksanaan ini, bahawa mereka sebenarnya bukan menolak Islam, mereka sebenarnya bukan menolak hudud, tetapi mereka nak supaya rotan yang dibeli itu adalah rotan yang baik, dan rotan itu sesuai untuk digunakan untuk menghukum anak-anak mengaji Quran dan sebagainya. Dan satu benda lagi yang saya nak sebutkan di sini, yang saya sebut tadi menggunakan akal itu adalah dalam kita mengkiaskan hudud dengan sembahyang, dengan ibadat khusus, bukan kata dalam pengambilan pendapat yang mengatakan hudud untuk orang Islam sahaja. Saya rasa itu saja. Terima kasih Doktor. Silakan Datuk. Terima kasihlah kepada semua, dan saya pun merasa gembira lah dengan pandangan-pandangan walaupun ada yang pro dan kontra, dan insya-Allah pandangan-pandangan baik itu kita akan ambil perhatian. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita di Kelantan pun kita semenjak kita luluskan tahun 93, kita membuat semakan balik kepada enactment tersebut, dan memang ada peruntukan-peruntukan yang boleh mengelirukan seperti mana disebut oleh Dr. Wikasyong, hasil daripada feedback daripada masyarakat, dan kita dalam proses untuk mengemaskan balik peruntukan-peruntukan itu yang tidak berapa jelas. Kita akan perjelaskan supaya lebih nyata kepada masyarakat, dan aspek-aspek yang yang dirasakan tidak mantap, kita akan mantap ke dalam enactment tersebut, sebab kita ambil feedback daripada semua dan sebahagian daripada apa yang ada hari ini. Dan untuk makluman, sebab tadi Dr. Asri kata kita patut bentang di Parlimen Dasar Pendidikan, kita dalam peringkat ni untuk Kelantan dulu. Dari Kelantan kita sudah ada dasar pendidikan, kita ada sekolah Yi, kita di Kelantan ada enactment hiburan di Kelantan, mengawal hiburan-hiburan ini supaya tidak melanggar syariat. Kita sudah ada dasar keluarga mawaddah, kita ada dasar belia di Kelantan ini, dan ada banyak perkara yang merupakan usaha-usaha pengukuhan di Kelantan ini dalam usaha untuk melahirkan suasana yang apa disebut sebagai kondusif tadi. Cuma oleh kerana kemampuan kita terhad di segi keuangan media massa, mungkinlah tidak pencapaiannya tidak memenuh lagi. Jadi untuk mengukuhkan lagi dasar ini, kita rasa hudud sepatutnya datang sebab untuk memenuhkan, sebab kalau kita kata jigsaw puzzle itu ada aspek yang kita kena masukkan lagi untuk mengukuhkan keseluruhan perancangan kita di Kelantan di bawah konsep dasar membangun bersama Islam. Terima kasih. Datuk Asri. Terima kasih. Tadi saya dah buat kenyataan tentang hudud di Kelantan. Kita menyokong pada dasarnya, cuma kita nak dilihat, dikemas kini dan lihat konsep keadilan yang lebih luas dan masa yang lebih sesuai untuk ia dibuat, bukan dengan keadaan yang tergesa-gesa yang akhirnya akan menghentikan tujuan itu sendiri. Cumanya saya nak kepada, saya tengok ramai juga rakan-rakan bukan Muslim di depan ni. Saya ingin sebut satu perkara, yang dikatakan negara Islam itu bukan negara hudud. Saya takut salah faham. Hudud ini salah satu mekanisme undang-undang yang terlalu kerdil di sebuah negara Islam yang mementingkan soal keadilan, soal social justice, soal kebajikan, soal memberikan hak, soal penghormatan antara satu sama lain. Saya bimbanglah non-Muslim bila dengar sebut negara Islam terus terbayang hudud. Ini tidak benar. Sebenarnya negara Islam patut seperti mana yang berlaku di negara-negara yang bebas rasuah, negara-negara yang bebas jenayah, dan kemudian itu hudud hanya pelengkap untuk mengatasi daripada suasana yang indah tadi dicemari. Jika tidak, saya bimbang nanti tergambar Islam, tergambar antara darah dan nyawa. Itu saya rasa pandangan yang akan memberikan satu pandangan negatif, persepsi negatif dari Islam. Negara Islam adalah negara yang penuh dengan kebaikan dan dipenuhi dengan social justice dan hak. Hudud adalah satu perbincangan terpencil untuk mereka yang melanggar keindahan yang telah dibentuk. Terima kasih. Okey, terima kasih panelis sekalian, dan terima kasih kepada pihak pengajuk, dan rakaman tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana tidak emosional dalam tajuk yang mengundang emosional. Terima kasih. Terima kasih Sinar Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.